Penuh tu. Bateri dia penuh. InsyaAllah. Mudahkan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam sya'ullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah zoom dah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan Tuan Imam, apa juga Tuan Bilal, gurunya mengurusi surau jawatan kuasa surau sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi malam ini, insya-Allah, untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah hadis hadis 40. Hari itu kita Jawhar Maruf kan. Jadi hadis malam ni hadis apa tu? Surat apa? 331. Okey. Selanjutnya, okey. So maknanya kita dalam pembahasan hadis hari itulah. Pada hadis itu panjang hadis kan? Hadis yang ke-29 itu hadis 5 daripada Muaz bin Jabal hari itu kan, yang mana dia minta pada Nabi supaya Nabi kan menceritakan pada dia dengan satu amalan yang boleh dia masuk syurga dan menjauhkan daripada neraka dah.
Maka Nabi kata, kau bertanya satu persoalan yang besar. Laqad sa'alta an azim. Engkau tanya ni benda besar. Dan mudah-mudahan kau akan mudahkanlah. Allah Ta'ala nak mudahkan, dia akan mudahkan pada kamu. Apa dia benda yang besar itu? Maka Nabi kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Naklah kamu sembah Allah Ta'ala dan jangan kamu melakukan syirik sama sekali dengan Allah. Kemudian kamu mendirikan sembahyang, kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kau tentang pintu-pintu kebaikan, abwabul khairi. As-saum junnah. Puasa itu adalah perisai. Mana pintu-pintu kebaikan? Antara ini ialah puasa lah. Kemudian bersedekah, kan? Kerana bersedekah itu memadamkan kejahatan. Tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul nar ma'wan nar. Sedekah itu memadamkan kejahatan sebagaimana memadamkan air oleh api. Memadamkan api oleh air, kan? Api terpadam dengan air. Kemudian Nabi kata sembahyang malam. Kemudian Nabi sebut ayat Quran, kata ja'fa junuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Kemudian Nabi beritahu lagi, nak tak aku khabar kepada kamu tentang Ra'sul Amri. Kan? Ra'sul Amri maknanya kepala kepada segala urusan. Kan? Kepala ataupun ketua kepada segala urusan. Kemudian tiang dia dan juga puncak dia. Maka Mu'az bin Jabal kata, ya. Maka Nabi pun sebut Ra'sul Amri al-Islam. Ketua ataupun kepala kepada segala pekerjaan itulah Islam. Kemudian tiang dia sembahyang. Wazir watu sanamihi al-jihad. Puncaknya pula adalah jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kata lagi, nakkah aku khabarkan kepada engkau bimalaki zalikal kullih, penguasa demikian semua tadi. Nak tak aku mengkhabarkan mana penguasa bimalaki zalikal kullih, pada semua perkara-perkara tadi. Nak tak aku sebutkan dia punya kepala dia, penguasa dia. Maka qultu bala ya Rasul. Maka Mu'az pun kata, ya. Maka Nabi pun fa'akhadha bilisanihi, Nabi pun mengambil lidah dia. Maka Nabi kata, kuffa alaika hadza, tahan oleh kamu akan ini. Tahannya, jagalah lidah kita lah. Jangan kita cakap benda-benda yang bukan-bukan. Benda-benda yang boleh mengguriskan hati dan perasaan orang lain. Kemudian qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhizuna bima natakallamu bih. Adakah kami besok akan disiksa dengan apa yang kami kata? Nabi kata, ya, kamu akan disiksa. Kan? Sakilatka ummuka wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim. Nabi kata, ibu kau kehilangan kau, dan tidak akan ditelungkup, dicampakkan manusia ke atas muka mereka, atau ke atas hidung mereka dalam api neraka, melainkan kerana hasil tanaman daripada lidah-lidah mereka. Hasil daripada perbuatan lidah-lidah mereka itu menyebabkan orang itu masuk dalam neraka. Sebab Nabi suruh jaga lidah. Itulah, zaman sekarang ni orang tak cakap banyak, tapi orang menaip banyak, orang menulis banyak, komen banyak kat FB kan. Komen tu pun kadang-kadang macam-macam lah. Apalagi yang komen tu kadang-kadang orang jenis yang tak suka dengan agama ni. Orang jenis tak suka dengan agama ni memang dia komen semacam kan. Macam tu. Baik, seterusnya kita sambung 331 kan. Baik, kita bicara tentang pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Puasa, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Kan? Perisai daripada api, seperti perisai seorang kamu daripada pembunuhan di medan perang.
Dan sedekah itu memadamkan kesalahan, tak dosa, sama seperti air memadamkan api sedang menyala membakar. Baik. Jadi selanjutnya baru kita sambung kan. Dah nampak belakang tu baru kita sambung. Otak kan tak nampak. Maklumlah. Kan? Maklumlah sebulan sekali kitab ni. Kitab satu lagi pun sebulan sekali. Walaupun kita 2 bulan sekali, tapi kita ada 2 kitab. Jadi sebulan sekali lah. Dia sebulan sekali pun faham lah. Lupa kan. Jadi tuan-tuan, ada suara tak? Kau buka. Dah. Dekat handset kau lah, ada suara tak? Sekarang kau tak ada suara, orang bercakap kosong. Baik, selanjutnya menurut ada. Selanjutnya menurut 2 ayat tersebut bahawa mereka yang meninggalkan tidur itu bersedekah pula dengan rezeki yang dikurniakan kepada mereka. Dan kerana itu diberikan balasan kepada mereka akan balasan yang tidak diketahui oleh seseorang pun, kerana disembunyikan daripada mereka. Tetapi percayalah, sesuatu adalah menyukakan hati, menyejukkan mata memandang, kerana terlalu riang dan juga gembira. Terlalu riang dan juga gembira. Mana ayat ni kan? 2 ayat tersebut mana? Ada 2 ayat tersebut. Ayat tu juga kena menunggu. Fatisha. Mana dah? Ayat ke hadis? Surat Al-Baqarah ayat 271 tu. Ni bukan surat 330. Jumpa tak? Dan Allah Ta'ala memperfirman kan, jika engkau nampakkan sedekah-sedekah, maka iaitu sebaik-baiknya. Tetapi jika kau sembunyikan dia dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka iaitu terlebih baik bagi kamu, dan ia akan hapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kamu, dan Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah ayat dia, betul kan? Ayat Surah Al-Baqarah 271. Jadi tuan-tuan, kemudian ayat berkenaan dengan tatajafa junubuhum itulah. Naklah kamu menjauhkan lambung kamu, tempat tidur kamu. Jauhkan tempat tidur kamu pada waktu malam. Waktu orang semua tidur, kita bangun. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka merenggangkan akan rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Maksudnya bangun malam lah. Bangun malam, mengangkat uduk, habis sembahyang, lepas tu pentang sejadah, pakai pakaian solat, sejadah, lepas tu takbir lah, Allahu Akbar kan. Sembahyang soli sunatan tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kan Allah Ta'ala. 2 rakaat je lah. Nak buat lebih boleh. Tapi jangan subuhkan telajak, sudahlah. Ada juga kan macam tu. Bangun malam, kami lagi excited bangun malam. Sembahyang sampai 20 rakaat. Kan? Waktu sahur sembahyang 20 rakaat. Lepas tu tertidur. Subuh dah telajak. Dah terjaga, dah siang dah. Baru terjaga. Ni pun masalah juga tu. Masalah bangun malam tu janganlah kita sampai memberat-beratkan pula, sampai penatlah kita akhirnya tertidur. Akhirnya tak bangun subuh pula. Tu masalah besar lah. Baik. Jadi selanjutnya menurut 2 ayat tersebut bahawa mereka yang meninggalkan tidur itu bersedekah pula dengan rezeki yang dikurniakan kepada mereka, dan kerana itu diberikan balasan kepada mereka akan balasan yang tidak diketahui oleh seorang jua pun, kerana disembunyikan daripada mereka. Nampak tak? So maknanya orang yang pertama tadi dia buat kebaikan, lepas tu dia bangun malam, kan? Dia berpuasa, dia bangun malam, lepas tu apa lagi? Dia bersedekah. Bersedekah. Nak bersedekah ni tuan-tuan, jangan tunggu kaya.
Ada orang kata, tunggulah aku kaya dulu, dah kaya besok aku sedekah dah. Bila kaya tak tahu. Bila kaya kalau kaya alhamdulillah lah. Kalau tak kaya-kaya sampai bila pun tak sedekah sebab tak kaya-kaya. Alasannya sedekah mesti kaya. Jadi dalam bab sedekah ni jangan tunggu kaya. Dalam bab beramal pun gitu juga. Jangan tunggu alim. Dah alim baru nak beramal. Sampai bila bukan datang alim-alim lagi kan. Jadi mana yang boleh kita amalkan terus amalkan. Apa yang kita dah tahu amal lah. Jangan duk tangguh-tangguh lagi kan. Ni tidak dia kumpul tunggulah aku jadi alim dulu. Dah alim tu, dah jadi ustaz ke, jadi ustazah ke, barulah aku amal. Bila je ustazah kan. Datang ngaji pun malas, macam mana nak jadi ustazah kan. Baik nak jadi ustazah pun bukan senang. Kita tengok tu dalam TV tu kan, macam-macam fitnah yang berlaku. Pendakwah selebriti lah, da'i lah, macam-macam kan. Dituduh tu, dituduh ni. Tengoklah macam mana berlaku. Sebab apa kadang-kadang dia orang ni hanya popular dalam TV je. Popular dalam TV. Macam tu. Tapi di segi tauliah mengajar pun kadang tak tahu ada ke tak ada tu yang mengajar. Lepas tu dia bila dah jadi selebriti, kadang-kadang dia tidak ada macam program-program tertentu lah untuk memantapkan dia punya akhlak dia. Tak ada. Sepatutnya kalau dah jadi selebriti tu kan, maknanya dia mesti ada usrah. Mesti ada usrah, ada khalqah, ada program-program pemantapan akhlak, akidah di kalangan selebriti itu, supaya jangan hanyut lah. Supaya jangan hanyut. Ini kadang-kadang tidak ada program pemantapan untuk mereka. Dah jadi popular macam tu je. Dia tak kira kan. Tak kira lah sama ada halal ke haram ke, belasah je. Jadi payah tu kan, susah. Jadi yang buruk kan kita jugalah. Siapa yang nama label-label pendakwah, kadang yang buat tu seorang dua, tapi yang kenanya semua. Semua kena kan. Itu. Baik, seterusnya. Tetapi percayalah sesuatu adalah menyukakan hati, menyejukkan mata manjang kerana telur diam dan gembira. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Muaz bin Jabal tentang kepala pekerjaan. Mana kepala pekerjaan? Iaitulah agama Islam. Syahadah lah. Mana kepala segala pekerjaan kita ni kan, pokok pangkalnya Islam. Pokok pangkalnya syahadah. Kerana Islam tu syahadah lah. Kalau tak ada syahadah, macam mana nak katakan Islam? Mesti ada syahadah. Kemudian syahadah pun ada tuntutan syahadah. Ada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Jangan hanya bersyahadah saja. Banyak di kalangan kita ni kadang-kadang bersyahadah saja. Dah bersyahadah sudah. Dah ada kat IC tu Islam cukup IC Islam kan. Bila tak ada IC Islam kan marah. Bila tak ada perkataan Islam pada IC marah. Tapi kan diri sendiri pun jauh daripada rumah Allah kan. Nak datang ke masjid surau pun tak ada. Tunggulah aku pencen sebab aku datang lah masjid surau. Dah pencen tak juga datang. Tunggulah umur aku nanti 50 tahun aku datang dah. 50 tahun tak datang dia. Tunggulah umur aku 60 tahun baru aku datang besok, insya-Allah. Dah masuk 60 tak datang juga. Tunggulah 70 tahun besok umur aku. Dah 70 tahun aku datanglah masjid surau. Masuk 70 tak juga. Tunggulah 80 tahun lagi. Umur 80. Bila lah malaikat pun sampai kat maut. Jomlah dia kata. Mana? Alam kubur. Malaikat kata. Besoknya kemudian Rasulullah menghabarkan kepada Muaz tentang kepala pekerjaan. Itulah kepalanya agama Islam. Kan? Ra'sul amri mana kepala lah. Ra'sul ni kepala pekerjaan, mana maksudnya puncak lah tu. Asas tonggak pertama tu kan Islam.
Tiangnya mana? Sembahyang. Tiangnya Islam. Puncaknya mana? Jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jihad ni tak pernah habis. Jihad tak pernah habis. Dan jihad ni bukan hanya sekadar mengangkat senjata. Angkat senjata jihad lah. Jihad juga, tetapi banyak lagi cabang-cabang lain kita boleh berjihad. Cuma yang pokok yang paling besar jihad ini, kalimatullah hiya ulia. Kalimatullah hiya ulia, menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Itu dia katakan jihad sebenarnya. Tak kisahlah macam mana kau tegakkan kalimah Allah tu, perang ke bukan perang dan sebagainya, sebab ada orang menganggap perang aja. Nah, tapi ulama membahas panjang, kan? Jadi sebenarnya tidak hanya dalam bab berperang, dalam bab-bab lain pun boleh kita berjihad. Apalagi kalau Malaysia ni aman, tak ada perang apa-apa, kan? Seterusnya tuan-tuan, pada hadis lain pula terangkan bahawa amal-amal yang utama ialah beriman pada Allah, kemudian berjihad pada jalan Allah untuk memelihara dan mempertahankan agamanya. Mesti ada orang berjihad. Nabi pun pernah bersabda, la yazalu ta'ifah min ummati zahirina alal haqq la yadurhum man hazalahum hatta ya Allah. Apa maksudnya tuan? La yazalu ta'ifah, senantiasalah ada satu kumpulan, kelompok di kalangan umatku. La yazalu ta'ifah min ummati, kan? Zahirina alal haqq. Zahirina alal haqq, menzahirkan benda benar. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau umat aku tu mesti ada sebahagian di kalangan mereka itu yang akan menegakkan amal ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tidak, mesti adalah. Pastinya akhirnya dikhabarkan pula tentang perkara yang menguasai semua itu. Sambil Rasulullah SAW memegang lidahnya, kemudian bersabda, cegahlah lidah ini daripada kejahatan. So Nabi tunjukkan lidah Nabi. So maknanya peranan lidah penting. Peranan lidah penting. Fa'akhadha bilisani, Nabi kata. Maka Nabi pun mengambil lidahnya. Dan ambil lidah ni, tunjuk lidah lah. Nak ambil lidah macam mana pula kan? Lidah dalam mulut. Jadi tunjuk dah. Tunjuk lidah lah. So mana lidah ni penting dah. Kerana lidah, dengan lidah lah boleh masuk, orang tu masuk neraka. Dengan lidah lah seorang tu boleh masuk syurga. Dengan lidah lah orang yang jahat boleh jadi baik. Dengan lidah, mana ucapan kita cakap tu, kadang sepatah cakap je, orang yang jahat boleh tukar jadi baik. Dan orang baik boleh tukar jadi jahat. Dengan hanya satu lidah, satu ucapan diucapkan oleh seseorang. Itu bahagia lidah tu. Betulnya Muaz mencerah lagi, lalu berkata, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan diseksa kerana percakapan kami. Hai Rasulullah, adakah nanti kami akan diseksa dengan segala ucapan kami, percakapan kami? Ambillah berat perkara ini dengan sepenuh-penuhnya perhatian, iaitu tiada akan ditelungkupkan manusia atas muka mereka atau hidung mereka dalam api neraka, melainkan kerana hasil daripada percakapan lidah mereka sendiri. Hasil daripada percakapan lidah sendiri. Mana seorang itu boleh besok akhirat Allah Ta'ala telangkupkan dalam api neraka. Okay? Allah Ta'ala akan letakkan hidungnya belah bawah, kan? Telangkuplah lidah bawah, hidung bawah, kan? Kerana hasil daripada perbuatan lidah-lidah mereka. Demikian Rasulullah SAW menerangkan bahaya lidah kepada Muaz bin Jabal. Bahaya lidah ni. So lidah tu kena jagalah. Orang tak ada lidah, dia senang
Maksud dalam lidah ni bisu lah. Orang bisu, dia tak ada dosa apa. Dosa cakap tak ada. Bersih. Kita punya lidah apa? Kadang-kadang kita mengguris cakap kita tu mengguris hati mak kita, mengguris hati ayah kita, mengguris hati isteri kita, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita dan sebagainya kan. Sebab lidah ni kena dipelihara, dijaga sebaik mungkin. Kada apa dia punya kata-kata patah tu, kerana lidah, kerana pulut, kerana pulut badan binasa, kerana lidah, kerana pulut santan binasa. Apa pula? Kerana pulut santan binasa, kerana lidah badan binasa. Allahu Akbar. Kemudian dipahamkan di sini bahawa kebanyakan dosa yang menyebabkan manusia masuk neraka ialah lidah. Dari lidah lah terbit perkataan syirik kepada Allah. Nampak? Dengan lidah lah, dengan ucapan tadi kan, dengan kita mengutuk Allah, maki hamun Allah Ta'ala kan, jadi akan terbitnya dosa lah, syirik pada Allah. Kemudian timbulnya dusta, cakap bohong. Kemudian ugut orang. Lepas tu acuman. Ini apa benda? Acuman ni ngadu domba kan? Mungkin ngadu domba lah, tetapi fitnah dan lain lagi, yang mana semuanya adalah dosa belaka. Semuanya adalah dosa. Apalagi anak Adam ni memang jenis orang yang banyak dosa. Nabi SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata'un wa khairan khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, kecuali orang-orang yang bertaubat. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik orang yang berdosa mestilah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda belakang tu, aksaru ma yudhilun nar, aksaru ma yudhilun nas an-nar al-ajwafani, al-ajwafani, al-famu wal-farju. Kebanyakan perkara memasukkan manusia dalam neraka ialah dua rongga, iaitulah mulut dan kemaluan dia. Mulut dan juga kemaluan dia. Kemaluan pula ada dua, kubul dan dubul. Kubul ni pintu depan, kubul pintu belakang kan. Ni pun boleh memasukkan seorang tu dalam neraka. Baik, petunjuknya bahawa di antara yang ditunjukkan dalam hadis ke-29 ini ialah, pertama, hadis ini menjadi dalil yang terang bahawa amal adalah sebab untuk masuk syurga. Dengan dikuatkan pula oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah syurga yang kami wariskan kepada kamu dengan kerana amal yang kamu telah kerjakan. Amal yang kamu telah kerjakan. Semana nak masuk syurga ni sebab amal. Cuma amal ni kena ikhlas lah. Amal kena ikhlas. Setiap manusia itu binasa. Kullun nasu halikun. Setiap manusia binasa, kecuali al-alimun, orang yang alim. Orang yang alim pula binasa, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal pula binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kecuali orang yang ikhlas kepada Allah. Baik, kemudian mengenai hadis yang menyatakan bahawa tidak akan masuk syurga salah seorang daripada kamu akan syirik dengan amalnya, adalah bermaksud bahawa amal itu sendiri tiada berhak memasukkan seorang dalam syurga, kalau tidak daripada kelebihan dan juga rahmat daripada Allah
yang menjadi punca dan sebabnya. Sedang amal itu adalah kerana kelebihan dan juga rahmatnya kepada seseorang. Pada kesimpulan tuan, syurga dan sebab musababnya adalah daripada kelebihan dan juga rahmat Allah. Yang demikian, amal itu ada pula sebab musabab yang utama sekali. Nampak tak? Memang ayat sebut nak masuk syurga mesti beramal. Cuma kita tak boleh meletakkan amal 100%. Sebab apa? Hadis ada sebut seorang itu boleh masuk syurga kan tidak lain bukan melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Tanpa rahmat Allah, kita pun tak boleh masuk syurga. Mesti dengan kelebihan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan memasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Cuma kita kena pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil yang jelas bahawa lidah adalah alat perosak dan pemusnah nilai peribadi hingga menyebabkan seseorang terseksa kerananya. Apa tak? Dia ni macam alat perosak. Lidah ni macam alat perosak ataupun pemusnah nilai peribadi seorang hingga menyebabkan seorang terseksa kerananya. Dalam hadis disebut diuraikan satu persatu amal-amal yang memasukkan dalam syurga dari segala yang wajib dan yang sunat. Kemudian di akhir diterangkan pula bencana lidah yang paling bahaya. Keterangan mana mengabarkan kepada kita bahawa segala amal seorang akan sia-sia belaka seandainya dia menggunakan lidah untuk melahirkan satu etikat yang bawa pada syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala. Lidah juga. Sebab syirik ni dia berlaku pada 3 perkara kan. Pertama di segi etikat, yang kedua di segi perbuatan, yang ketiga di segi percakapan. Etikat, percakapan dan juga perbuatan. Mana semua perkara tadi bertentangan dengan yang sepatutnya, maka boleh menyebabkan seorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Semua boleh menyebabkan. Cuma dalam bab etikat ni susah sikit lah. Susah kita kalau orang itu tidak percaya pada Allah. Mungkin di segi etikatnya menyatakan dia tak percaya pada Allah, tapi di segi zahiriatnya nampak dia solat pada Allah. Dia solat, dia semayang. Jadi itu sebabnya dalam bab etikat ni susah kita nak menilai lah sama ada orang itu keluar Islam atau tidak, kecuali seorang itu menzahirkan dari segi perbuatan dia ataupun segi percakapan dia. Dia pasti etikat dulu. Bila etikat dah tak betul, dia akan membawa pada percakapannya dengan perbuatannya. Kat situ kita dapat tahu dah, oh ini orang ni dah keluar pada Islam, orang ni dah terpesong dia punya akidah dia. Tapi hanya kalau sekadar hanya dalam hati dia saja, susahlah kita nak nilai dia, sebab benda tak nampak dalam hati kan. Macam tu. Baik, kemudian lidah adalah penterjemahan, menterjemah atau menyalin apa yang terguris di hati. Nampak? Lidah ialah penterjemahan, menterjemah atau copy paste copy paste, menyalin apa yang tertulis di hati. Terjemahannya adalah bukti kebaikan ataupun keburukannya. Orang tiada mengetahui apa yang tersimpan di hati kalau tidak kerana lidah. Nampak tak? Kita tak tahu apa tersimpan dalam hati orang. Dia marah ke kita ke, dia bongeng kita ke, dia tak suka kat kita ke, kita tak tahu kan. Nampak macam suka, tapi dalam hati kita tak tahu dia simpan perasaan dia. Tapi bila dia menzahirkan dengan lidah dia, oh rupa dia tak suka kita, dia benci kita, dia marah dengan kita kan. Orang tiada mengetahui apa yang tersimpan di hati kalau dia tidakkan lidah. Kerana itu didapati pengajaran mengenai lidah, iaitu
berkata peliharakanlah lidah, berjalan peliharakanlah kaki, dan ada pula yang menyatakan keburukannya ialah lidah bercabang bagi biawak. Lidah bercabang ni munafik. Munafik ni lidah bercabang. Lidah bercabang. Biawak lidah bercabang. Dia bukan biawak, lidah bercabang. Ular pun bercabang juga. Tapi yang diguna pakai lidah biawak. Lidah ular tersebut pula. Mungkin ular tak popular kot. Mungkin biawak lebih popular daripada lidah lidah bercabang ni. Maka orang kata, oh lidah kau bercabang macam biawak kan. Tak ada orang cakap lidah kau bercabang macam ular. Tak gitu pun. So mana biawak lebih popular daripada ular? Wallahu alam. Baik, seterusnya kita masuk hadis yang ke-30. Hadis salisun. An Abi Sa'bata Al-Husani Jursum ibni Nashir. An Abi Sa'labah Al-Hunasi Jursum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda huludan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantakihuha wa sakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairuh. Hadis yang ke-30 ni diterima daripada Abi Sa'labah Al-Husani Jursum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Qala, berkata Rasulullah, inna Allah ta'ala farada faraid, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan segala fardu. Allah Ta'ala telah memfardukan pada kita segala fardu. Inna Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu menyia-nyiakan akan segala fardu tadi. Sebab apa? Kerana setiap benda yang kita sia-siakan dalam bab fardu ini, mesti Allah Ta'ala akan azab. Allah Ta'ala akan seksa kalau kita menyia-nyiakan. Contoh dalam bab semayang lah. Bab semayang kita menyia-nyiakan. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Mazali, dia disebut tentang balasan orang yang tidak semayang lah. Di situ disebut ada 15 seksaan orang tak semayang. Ada 15. Termasuk ialah antaranya ialah hidupnya sempit, Allah Ta'ala hilangkan cahaya pada muka dia, cahaya orang soleh tak ada. Kemudian waktu mati tidak mati dalam keadaan sukar, payah, haus, dahaga. Dalam kubur pula diseksa dengan satu ular namanya Sujaul Aqra. Ular namanya Sujaul Aqra, nama ular tu dalam kubur. Dan pada Sujaul Aqra itu terdapatnya tongkat besi, daripada besi untuk memukul orang-orang yang tidak solat. Bila dipukul tu, masuklah ke dalam tanah 70 hasta. 70 hasta masuk dalam tanah. Lepas tu digali balik. Digali, lepas tu dipukul lagi. Jadi seksa lah. Jadi manusia itu akan diseksa. Kalau seandainya dia meninggalkan solat subuh, maka diseksa daripada waktu subuh sampailah terbit matahari. Kalau dia meninggalkan solat subuh, diseksa daripada masuk waktu subuh sampai terbit matahari. Kemudian waktu zuhur, kalau meninggalkan solat waktu zuhur, mulai daripada masuk waktu zuhur sehingga habis waktu zuhur. Kemudian kalau dia meninggalkan solat asar, maka dia akan menyeksa daripada solat asar sampai terbenam matahari. Kemudian meninggalkan solat maghrib, mulai daripada terbenam matahari sehinggalah pada hilangnya syafaq yang merah. Syafaq merah ni ialah tanda-tanda lah waktu maghrib dah habis. Kemudian bilakah kemudian dia ular tadi pula menyeksa dia kalau meninggalkan waktu isyak, daripada masuk waktu isyak sehinggalah
terbit fajar sidik. Terbit fajar sidik. Seksa lah tu. Kan? Mana setiap hari macam tu. Mana kalau setiap hari dia tak solat, macam itulah siksaan dia. Yang paling lama tu ialah waktu isyak. Paling lama waktu isyak. Kerana tempoh isyak ni lama. Subuh sekejap je, tak lama. Yang lama tu isyak. Kalau tinggal isyak lagi teruk, tempoh lagi lama. Dia seksa. Mana daripada terbit, daripada hilangnya syafaq yang merah tu, sehinggalah terbit fajar fajar sidik kan. Fajar ada dua. Pertama fajar kazib, yang kedua fajar sidik. Fajar sidik ni tanda masuknya waktu subuh. Itu. Kalau itu janganlah kita menyanyiakan. Inna wa ta'ala farada faraida fala tudayyuha. Semua Allah Ta'ala telah memfadukan segala fardu, maka janganlah kamu menyanyiakan segala fardu tadi. Kalau tidak keluarkan zakat, tidak keluarkan zakat, kalau sebut Al-Quran tu kan akan seterika kan. Bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tak dikeluarkan zakat, maka orang-orang itu akan diseterika badan dia. Seterika diayin lah badan dia. Kerana tidak mengeluarkan zakat. Mana setiap fardu ni selagi tak buat, selagi itu akan ada azab dia, balasannya. Solat, puasa, zakat, haji ni bagi orang mampu lah. Haji pun ada juga balasannya. Kalau orang mampu dia tak nak pergi, kerana tetap ada balasan. Mana semua kefarduan ada balasan-balasan keras, sesaan yang perit terhadap mana-mana benda yang wajib. Itu sebabnya fala tudayyuha, maka janganlah kamu menyanyiakan. Kalau disebut dalam kitab Mukasyafal Qulub itu, maknanya kalau orang tak zakat ni, kubur dia tu berasap. Kubur berasap. Kubur keluar api. Kubur keluar api bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Macam tu. Baik. Kemudian wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala menghadkan akan segala had-had, pada hudud. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui akan had. Jadi Allah Ta'ala menentukan akan had-had, batasan-batasan, hudud-hudud batasan hukum Allah Ta'ala. So jangan kita melampaui batasan-batasan hukum Allah Ta'ala. Baik. Kemudian wa harama asya fala tantakihuha fala tantahiku fala tantahikuha. Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu menceroboh pengharaman tadi. Sebab setiap pengharaman itu kalau kamu langgar, mesti ada balasan. Mesti ada balasan. Zina, kan, minum arak. Apa lagi? Zina, minum arak, membunuh, jiwa yang diharamkan bunuh. Ini semua dosa-dosa besar lah. Semua dosa-dosa besar. Setiap dosa besar ni mesti ada balasan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali kalau orang tu bertaubat lah. Dia bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubat dia, alhamdulillah lah. Kalau tak sempat bertaubat, dia tunggulah besok balasannya macam mana. Balasannya kan. Merampas tanah pun sama juga. Merampas tanah walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal kita ambil tanah orang, pun besok akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Diseksa Allah Ta'ala. Sejengkal je, sejengkal banyak mana pun, sikit je sejengkal, tapi kena azab. Sejengkal. Lagi kalau kita ambil banyak lah tanah orang. Menipu kan, menipu. Bukan tanah kita, tapi kita ambil lah. Kita terima balasan besok. Kerana itu bukan hak kita. Baik. Wasakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyanin. Dan diam Allah Ta'ala daripada sesuatu itu rahmat bagi kamu,
ghaira nisyanin. Bukan kerana Allah Ta'ala tu lupa, bukan kerana lupa. Fala tabhasuha, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya. Cuba jangan kita cuba selidik. Mana kalau Allah Ta'ala dalam satu bab itu dia diam. So maknanya janganlah kita duk selidik. Contohlah dalam bab waktu kan, sembahyang waktu. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa tak 4 rakaat? Zuhur 4 rakaat. Kenapa tak 8 rakaat? Kenapa tak 5 rakaat? Maghrib 3 rakaat. Kenapa tak 7 rakaat? Jadi benda tu tak di ulama-ulama pun tak bahas. Tak bahas. Memang itu keperluan yang ditentukan Allah Ta'ala pada kita. Allah Ta'ala dah kata 2 subuh, buatlah 2. Kalau kita nak buat sunat tu lain lah. Buatlah sunat tu sunat. Zuhur 4. Jangan kita buat 8 pula. Rajin mana nak buat 8. Kecuali sunat. Sunat lain lah. Mana dia ada sunat sebelum fardu dan ada selepas fardu. Itu lain lah. Tak boleh kita kata subuh itu 4 rakaat, zuhur 8 rakaat. Tak boleh. Ini adalah rahmat bagi kamu, kata Allah. Wasakata an-nasya' rahmatan lakum ghairu nisyanin. Dan dia telah mendiamkan segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana lupa. Bukan mana Allah Ta'ala lupa. Tak ada, Allah Ta'ala tak lupa. Dia Tuhan sekian alam, mana lupa. Dan Allah Ta'ala pun sebenarnya tidak ada diam. Kalau Allah Ta'ala diam, sama seperti makhluk. Makhluk ada diam. Ini dibahas dalam bab tauhid pula. Tentang perkataan sakata. Sakata maksudnya diam. Diam tu macam mana? Kita kena tahu juga diam. Adakah diam sama macam manusia? Kalau Allah Ta'ala diam macam manusia, samalah Allah Ta'ala macam kita. Kita ada diam. Ada masa kita bercakap, ada masa kita diam. Nampak tak? Baik. Jadi diam ini bukan bermakna diam macam kita. Diam dalam ilmu Allah. Macam mana? Ilmu Allah Ta'ala lah. Tahu macam mana diam sebenarnya. Sebab kalau kita kata diam, Allah Ta'ala ada masa diam, ada Allah Ta'ala bercakap, dia diam. Kalau sebut dalam kitab tauhid tu, Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, tidak ada diam. Ini dibahas dalam kitab Jawharatul Tauhid. Kemudian dalam syarah dia pun ada sebut kitab Tuhfatul Murid. Kitab Tuhfatul Murid pada bahas berkenaan dengan sifat berkata-kata bagi Allah, sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah berbeza dengan kalam pada kita. Kalam yang ada pada Allah, satu sifat yang wajib, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, laisa biharfin wala bisautin. Tidak ada suara dan tiada huruf. Tak ada suara, tak huruf. Allah Ta'ala berkalam, tak ada suara, tak huruf. Kalau ada suara, ada huruf, sama macam kita kalam lah. Macam tu. Dan Allah Ta'ala pada hakikatnya tidak ada diam. Dia sentiasa berkata-kata. Sentiasa berkata-kata. Sebab kalau Allah Ta'ala diam, sama macam kita. Ada masa kita diam, ada masa kita cakap. Jadi diam ini semuanya dalam ilmu Allah. Bukan maksud diam yang sebenarnya. Dan juga kemungkinan maksud diam ini ialah Allah Ta'ala tidak membahaskan lagi tentang kefarduan tadi. Kalau contohnya, kalau semayang tu 4 rakaat, 4 rakaat je. Kalau semayang tu 3 rakaat, 3 rakaat saja. Jadi kemungkinan diam dalam bentuk macam tu. Tetapi hakikat yang sebenarnya, Allah tidak ada diam. Dia sentiasa berkata-kata. Macam tu. Dan ia telah diamkan segala sesuatu sebagai rahmat kamu, bukan kerana lupa. Maka janganlah kamu cuba menyidikinya dalam bab tadilah. Hadis ini hadis hasan, riwayatkan daripada oleh Daruqutni dan juga imam-imam hadis yang lain. Faham kan? Hadis ini diriwayatkan dari Qutni dan orang lain daripada Abi Sa'labah Al-Kusani Jurhumi bin Nashirin
ia tinggal di Syam dan meninggal dunia semasa pemerintahan Bani Umayyah. Bacaan pematian Bani Umayyah. Nilaian hadis ini tidaklah panjang. Pendek je ni kan, simple je kan. Simple je hadis ni. Sama macam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dicinta akan saudara sama seperti dia sini cinta sini. Hadisnya pendek je. Ataupun al-haya syu'batun minal iman. Malu tu sebagai beriman. Pendeknya. Banyak hadis ni pendek-pendek. Kenapa ada separuh hadis ni pendek, ada separuh hadis panjang? Pendek ni supaya senang kita nak ingat lah. Kan? Kita senang nak ingat, kita nak amalkan senang. Kan hadis panjang-panjang kan susah pula nak ingat, amalkan. Macam tu. Sikit lagi ya. Hadis ni tidaklah panjang, tetapi dalam penilaian hukum cukuplah membuktikan betapa tinggi kedudukannya dan keutamaannya serta kesempurnaannya mengisi hukum-hukum agama. Seorang ulama hadis yang bernama Abu Bakar As-Sam'ani berkata, hadis ini adalah usul utama daripada usul agama dan cabang-cabangnya. Kalau siapa beramal dengannya, dia mendapat ganjaran dan terhindar daripada seksa. Kerana orang yang melaksanakan segala fardu, menjauhkan segala larangan Allah dan berhenti melampaui batas hukum yang ditetapkan serta meninggal dari memiliki perkara gaib daripadanya, maka ia telah menyempurnakan segala akan hak-hak agama. Segala hak-hak agama. Boleh? Cukup sampai itulah perbincangan kita malam ni. Hadis 30. InsyaAllah kita akan sambung lagi kemudian. Tu pun syarah dia pun panjang lagi dah belakang tu. Saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ada. Tak dengar. Ada 40. Ada 40 kerana dimuat dalam hadis tu 40 hadis. Jadi muat dalam tu 40. Tetapi dia ada tambahan lagi lah. Ada tambahan hadisnya 2 ke tidak? 2 hadis kata silap saya lah. Tapi hadis ini memang dikenali sebagai hadis arba'in. Hadis ni ada 42. Dalam kitab hadis ni ada 40 hadis, 42 hadis. Jadi ada penambahan 2 hadis oleh Imam Nawawi sendiri. Tetapi hadis ni tetap dinamakan sebagai hadis arba'in. Hadis 40. Macam tu. Dia bagi isyrah lah. Dia macam bagi isyrah lah, bagi tambahan. Macam tu. Berkenaan hadis 40 ni banyak. Dia bukan kitab hadis ni je hadis 40. Kitab lain pun kadang-kadang ada juga namanya hadis 40. Tetapi dia tak bahaskan tentang macam yang Imam Nawawi bahaskan. Ada juga orang letak nama hadis tu hadis 40, tetapi dia tak bahas dalam bab macam ni. Tetapi dia bahas contohnya bab akhlak aja. Akhlak saja hadis 40 akhlak. Ataupun hadis 40 tentang peristiwa akhir zaman. Mana apa saja peristiwa akhir zaman disebut dalam hadis itu. Ataupun hadis 40 penawar hati, pernah dengar kan? Hadis 40 penawar hati. Dia cerita tentang hadis-hadis untuk menawarkan hati ke lah, melembutkan hati dan sebagainya. Hadis 40 macam tu. Dia tengoklah pada siapa yang mengarang, apa yang isi dalam tu. Dan juga mungkinlah 40 ni kenapa diletak 40? Kerana 40 ni tarikh baginda Rasulullah dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Dilantik Nabi Rasul, maka diletak hadis 40. Mana 40 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak letak 30? 30 hadis kan senang. 20 hadis kan senang, tapi kenapa 40? Jadi kemungkinan besar ialah ada kaitlah dengan pelantikan Nabi dilantik sebagai Rasul.
pada umur 40 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lain soalan? Okey, saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu zidna ilman nafi'a wa yaqinan surika ma'al mutaqabbala. Wariskan halalan mubarakatan kasirah. Wasiyan ya fataya alim nawlana qulubana bi nuril ma'rifataka wa ta'ana muta'alifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.